Okey, hari ni kita nak start topik baru dalam topik pembezaan kadar perubahan. Kalau ingat lagi sebelum ni saya ada cerita pembezaan ni kita boleh tengok daripada dua sudut. Satu, kecenderungan graf. Nombor dua, kadar perubahan. So hari ni kita nak cerita pasal kadar perubahan. Okey, kita sebenarnya di penghujung topik pembezaan ni. Lepas ni kita akan masuk topik lain. Topik pengamiran. Okey, so kadar perubahan. Katakanlah kita ada lengkungan inilah. Lengkungan dia Y bersama dengan X kuasa 2 tambah 1. Okey, situasi dia, jika X menokok dengan kadar tetap 2 unit sesaat, 2 unit sesaat, maka apakah kadar perubahan kepada Y? Alright. Persamaan dia, mana dia? Y bersamaan dengan X kuasa 2 tambah 1. Katakanlah ini dia punya graf dia. Graf dia lebih kurang macam ni lah. Okey. Titik X tu katakanlah di sini. Guna pen merah. Alright. Kita ada X dan Y. Ini Allah, hitam pula. Silap. Okay, warna putih. Where is it? Okay. Okay. Ini paksi X, ini paksi Y. Katakanlah titik X ni berubah daripada situ ke sini. Dia berubah macam ni. Maknanya, okay, daripada X1 ke X2 lah dengan kadar 2 unit sesaat. Itu dia punya speed dah. Okey. 2 unit sesaat. Jadi maka apakah kadar perubahan kepada Y? Itu dia punya persoalan dia. Okey. Kalaulah X unit bertambah, menokok atau mengurang, Y pun akan juga menokok ataupun berkurang. Katakanlah ini Y1, ini Y2. Boleh faham tak dia punya situasi dia? Senyap je tu. Boleh faham tak? Cikgu, menokok tu macam mana cikgu? Menokok tu maksudnya menambah. Bukan berkokok. Menambah lah. Menambah. Bertambah lah. Boleh jadi bertambah, boleh jadi berkurang. Tapi menokok ni maksudnya bertambah. Kalau X menokok, itu perkataan yang diguna pakai oleh buku teks kita. Jadi saya guna balik perkataan tu lah. Alright, ada persoalan lain lagi? Yang lain okey ke? Boleh saya sambung? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Alright. Tengok dan cuba faham. Alright. So, Y bersamaan dengan X kuasa 2 tambah 1. Kemudian kita cari pembezaan dia dulu. Dy dx ialah bersama dengan 2x. Dan dikatakan daripada soalan tu, X menokok dengan kadar 2 unit per saat. Ada unit saat kat situ tau. Unit saat. Kalau kita tengok dalam hubungan Y dengan X, tidak ada saat pun situ. Jadi kita tahu bila sebut kadar dengan saat saja, maksudnya dia mengatakan tentang dx per dt. Dt tidak ada pun di dalam persamaan tu. Dx dt adalah 2 unit sesaat. Jadi dia punya soalan ditanya, kalaulah dx dt bersamaan 2 unit sesaat, dy per dt pula berapa? Jadi ini dia persoalan, ini dia yang dia nak tanya. Ini dia soalan dia nak tanya. Okey. Jadi inilah kita cuba nak selesaikan. Okey. Kita akan guna chain rule, kita akan guna petua rantai yang kita dah belajar sebelum ni. Lebih kurang macam ni Bukan lebih kurang, memang macam inilah. Dy dx adalah bersamaan dengan dy dt, dy dt, kita nak cari dy dt. Dy dt adalah bersama dengan dy dx darab dengan dx per dt. Okey, cuba tengok petua rantai tu sekejap. Okey.
Allahu Akbar. Petua rantai. Okey. Kenapa petua rantai ni betul? Disebabkan kalau kita tengok betul-betul, kalau kita perhatikan dy dx darab dengan dx dt. Kita tengok sini dx ada sini, perubahan kecil pada x dan perubahan kecil pada x di sebelah kanan. Maknanya dx per dx bersama dengan 1. Jadi kita boleh potong ni dua ni. Bersama dengan dy per dt. Itu maksud dia petua rantai. Kita dah belajar dah petua rantai ni apabila kita buat pembezaan hari tu. Tadi inilah sama juga petua rantai dia macam ni. Dulu kita belajar macam mana petua rantai? Kita belajar dy dx bersama dengan dy du darab dengan du dx. Ini yang kita belajar dulu. Bila kita buat pembezaan. Ini pun petua rantai juga. Hanya bentuk dia sedikit berbeza. Okey. Okey, sekarang kita boleh dah start cari dah. Sebab kita dah tahu dia punya petua rantai dia. Kita boleh dah cari dy dt apa dia. Alright. Dx dt kita dah tahu. Okey. Dx dt kita dah tahu dapat dari sini. Dx dt kita dah tahu dah dapat di sini. Dan dy dx pun kita dah tahu dah. So kita boleh apply saja. Dy dt adalah bersama dengan dy dx iaitu 2x sekejap. 2x okey, yang didarabkan dengan dx dt iaitu 2. So, bersamaan dengan 4x. Ini dia punya ekspresi kepada dy dt. Alright. So far boleh faham tak sampai setakat ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Ada yang tak faham tolong bagi tahu. Apa yang kita baru dapat ialah satu persamaan untuk kadar perubahan kepada y apabila x menokok pada dengan kadar 2 unit sesaat. So, bermakna sebab dia punya ungkapan dia dalam bentuk x. Ada x kat sini, ada dalam ungkapan x. Bermakna dia bergantung kepada nilai x. Okey. Kalau x bersama dengan kosong, katakanlah jika x bersama dengan kosong, jadi dy dx bersama dengan 4 darab kosong. Bersama dengan kosong. Kalaulah x tu berubah pada 2 unit sesaat, bila x bersama dengan kosong, y punya perubahan adalah kosong unit sesaat. Okey. Kalau jika x bersama dengan 1, jadi dy dt bersama dengan 4 darab 1 iaitu 4 unit sesaat. Okey. Jika x bersama dengan 2, jadi darab sajalah. Dy dt bersama dengan 4 darab 2 bersama dengan 8 unit sesaat. Okey. Sekarang ni x tu berubah pada kadar yang pemala 2 unit sesaat. Tetapi y boleh berubah dengan kadar yang berbeza. Berbeza daripada x. Dia bergantung pada nilai x tu sendiri. Kalaulah jika x bersama dengan negatif 2, maknanya dy dt bersama dengan 4 darab negatif 2 iaitu negatif 8. Maknanya sekarang ni bila negatif 8 ni maknanya nilai y itu berkurang pada kadar 8 unit sesaat. Okey, boleh faham? Boleh. Jadi sekiranya y itu negatif, kita boleh katakan bila y negatif maknanya dia y menyusut pada kadar 8 unit sesaat. Menyusut ni maknanya opposite kepada menokok. Kalau positif, ini menokok pada 8 unit sesaat. Kalau negatif, dia menyusut pada kadar 8 unit sesaat. Boleh faham hopefully.
Okey, saya tunjuk contoh. Ada beberapa contoh. Ada satu contoh ni last. Lepas tu ada latihan tentang kadar perubahan. Okey, suatu lengkung mempunyai persamaan. Okey, persamaan tu saya tuliskan. Y bersama dengan X kuasa 2 tambah 4 per X. Ataupun kita tulis X kuasa 2 tambah 4X kuasa negatif 1. Okey. A, ungkapan bagi dy dx. Ini senang sajalah. Dy dx adalah bersama dengan 2x tolak 4x kuasa negatif 2. Ataupun kita tulis sebagai 2x tolak 4 per x kuasa 2. Okey, ini mudah. Kita dah buat banyak kali dah ni. Kalau ada masalah lagi kan, bab ini kita perlu berbincang. Okey. Itu sudah selesai A. B. Kadar perubahan pada Y apabila X bersamaan 1 dan X bersamaan 2 diberi bahawa X menokok dengan kadar tetap. Kadar yang pemalar iaitu 3 unit sesaat. X menokok maknanya X bertambah. Alright. So soalan dia kata dx per dt bersamaan dengan 3 unit sesaat. Jadi dy dt nya apa? Itu dia soalan dia. Bagi saya cantikkan sikit saya punya t tu. Ini berapa? Alright. Kita guna balik petua rantai tadi. Dy dt bersama dengan dy dx darab dengan dx per dt. Alright. Jadi dy per dt bersama dengan dy dx iaitu 4 lah pula. 2x tolak 4 X kuasa 2 didarabkan dengan 3. Bersamaan dengan 6x tolak 12. 12 per X kuasa 2. Alright. Ini ataupun kita boleh juga faktorkan 6 tu keluar jadi 6 X tolak 2 per X kuasa 2. Bolehlah juga. Mana-mana pun boleh. Alright. Tetapi dia kata kadar perubahan X bila X bersama 1 dan X bersama 2. Okey, jadi kita tulislah. Apabila X bersama dengan 1, dy dt bersama dengan 6. Okey. X sama dengan 1, jadi 1 tolak 2 per 1 kuasa 2. Iaitu bersama dengan tolak 6 unit sesaat. Maknanya kita boleh buat conclusion. Y menyusut. Okey, Y menyusut pada kadar 6 unit sesaat. Okay, bila kita menggunakan perkataan menyusut, kita boleh buang negatif sign tu. Negatif ni ada kat sini, tapi saya tak bubuh negatif dah sini. Sebab kita dah ada satu verb mengatakan dia menyusut. Menyusut pada kadar ini. Pada 6 unit sesaat. Okay, boleh faham? Cikgu. Ya. So soalan B ni kita cari dy dt. Lepas tu just masukkan unit yang dia bagi kan cikgu. Kita masukkan nilai X tu saja. Okey, faham. Kita tengok dia negatif atau positif. Kalau negatif dia menyusut, kalau positif dia menokok. Faham tak? Alright. Boleh X bersama dengan 2. Jadi dy dt bersama dengan 6 darab dengan 2 tolak 2 kuasa 2 par 2 kuasa 2. Iaitu bersama dengan 6 darab dengan 3 par 2. Alright. Okay. Jadi 6 dengan 2 ni jadi 3 lah kat sini. 6 bagi 2 jadi 3. Jadi bersamaan dengan 9.
9 unit sesaat. Okey. Conclusion dia Y Y menokok. menokok, exactly. Menokok pada kadar 9 unit sesaat. Okey, ada soalan lagi sebelum latihan? Tak ada you, faham? Boleh buat Boleh. Alright, good. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya di akhir-akhir ni dia pembezaan dah jadi sedikit simple lah. Sebenarnya yang worstnya dah over dah. Bahagian yang lepas tu mungkin yang paling susah sekali dah. Homework yang saya bagi kat kelas yang terakhir tu, itu soalan-soalan yang kira dia susah lah untuk pembezaan, yang selalu keluar exam. Lepas ni di akhir-akhir topik pembezaan ni semua dah jadi lebih simple, lebih mudah insya-Allah. Okey, latihan kendiri 2.12. Okay, this is your time to shine. Kita buat soalan A dulu. Kita akan kongsikan dia punya result sama-sama. A Y bersama dengan 3X kuasa 2 tolak 4. Perlu ke saya flash slide yang sebelum ni? Boleh you. Tak perlu. Boleh nak tengok slide dulu. Okey, nak tengok. Okay. Soalan dah salin ya. Okay, good. There you go. Cikgu. Ya. Saya dapat 6 unit. Jawapan dia dalam. Saya dapat 6. Dapat 6 6 unit sesaat ni. 6 unit. Okey, tak apa. Kita tulis jawapan dia. Soalan A. Okey, siapa tadi tu? Amar ke siapa? Megat you. Megat. Okey, Megat cuba buat D, Megat. Baik you. Okey, dy dt bersama dengan 6. Okey, dy dt bersama dengan 6 lah pada ketika x bersama setengah. Alright. Yang lain macam mana? Saya dapat 6 juga. 6 juga. Alright. Okay, good. Buat D pula ya. Jadi dx per dt dengan 3. Saya pun dapat 6 juga cikgu. Dapat 6 juga? Alright, good. Buat D Cikgu. Ya. D D ya, D. Baik. D donkey. Okay, good. Betul jawapan dia. Soalan D pula. Siapa dapat dy dx? Tolong saya. Dapat 20 cikgu. Apa dia? Itu dy dx ke jawapan akhir dia? Dy dx. 20. 20 saja. 20 saja.
D kan? Jap. Saya 20 Aha. 4x tolak 3 Aha. kuasa 4. Betul ni. Bukan 20 saja Cikgu saya dah dapat jawapan dia. Jawapan dia berapa? 40 unit. Okey, 40 Per unit. saat. Okey. 40 unit per saat. Okey, good. Siapa dapat 40? Belum lagi. Oh, Cikgu saya pun dapat 40 unit. okey, good. Alright. Ada siapa yang lagi belum dapat tak? Saya buat balik. Buat balik. Okey. Sekejap. Alright. Cikgu dah dapat. Okey, 40 unit saat Betul. Okey. Kita dah settle soalan A dan D. Yang lain tu ada 4 soalan tu buat tu sebagai homework. Okey. Kita tengok soalan 2. Baik. Okey, soalan 2 ni lain sikit, dia pusing-pusing. Saya harap semua boleh buat. Okey. Kita ambil yang A dulu. Kita try buat A. Dia pusing sikit. Tapi anyhow, I hope you can still do it. Kenapa dia pusing? Sebab sekarang dia bagi tahu jika Y pula dah. Tadi sebab X kan. Kadar perubahan Y ialah 6 unit sesaat. Tadi dia cakap pasal X. Sekarang ni Y pula yang berubah. Jadi cari kadar perubahan X. Ini lain sikit Tapi konsep dia lebih kurang sama. Cikgu. Ya. Yeah. Saya dapat negatif 6 unit per saat. Very good. Ya. Yeah. Kita boleh tulis dikatakan kadar perubahan X ialah negatif 6 unit sesaat, ataupun kita boleh cakap sebagai X menyusut dengan kadar 6 unit sesaat. Jadi dua-dua tu pun boleh kita pakai. Mana-mana pun boleh diterima. Baik, you. Alright, good. Ada siapa-siapa lagi yang belum dapat? Okey, yang dah dapat tu pergi buat yang mana? Pergi buat D. Okey, buat D. Kita buat 2 soalan saja. A dah settle, buat D pula. Cikgu, A pun saya dapat dah. Dapat negatif 6 juga Negatif 6. Akil tu. Amar. Okey. Akil macam mana? Cikgu saya tak faham. Tak faham? Alright. Okey, macam ni Dia kata dia bagi tahu dy dt. Okey dy dt itu bersamaan dengan 6 unit sesaat.
So kita guna balik petua rantai ni. Okey. dy dt bersamaan dengan dy dx, iaitu 3x kuasa 2 tolak 4x. Didarabkan dengan dx per dt. Dx dengan dt ni kita tak tahu. Kita tak tahu. So, okey, dy dt tu bersama dengan 6. Tulis sini siap-siap. 6. Dy dt bersama dengan 6. Bermaksud, dx per dt bersama dengan berapa? 6 per 3x kuasa 2 tolak 4x. Boleh faham, Akil? Oh, abang je. So, apabila x bersama dengan 1, kita gantilah masuk dalam. Dx per dt bersamaan dengan 6 per 3 darab 1 kuasa 2 tolak 4 darab 1. Iaitu bersama dengan 6 per tolak 1. Iaitu tolak 6 unit sesaat. Macam itulah. Boleh ikut Boleh juga. Okey, try buat D Buat try D. D pula. No. Campur. Alright. Cikgu, Ya. D pun saya dapat negatif 6. Negatif 6 Ya, cikgu. Megat ke tu? dy dx. Ya, cikgu. Okey. Dy dx sama apa? dy dx dia sama dengan 3x tolak 8 per 2 punca kuasa 2x tolak 1. Alright, good. Betul tu. Ada siapa Cikgu. lagi? Ya. Kalau tambah dia positif menokok. Kalau negatif tadi apa? Menyusut. Menyusut. Baik. Terima kasih. Alright. Ada siapa-siapa dapat dy dx yang lain daripada ni? Okey, tak kot Eh, 3x lah. Mana boleh tukar? Ayo. Tak boleh.
Ada siapa lagi yang dah dapat? Dapat apa cikgu? Dapat jawapan D. Belum cikgu. DYDX dapat sama tak Amar? Sama dengan Megat cikgu. Okay, good. Akil macam mana Akil? Tengah cari DX, DT. Okay, DYDX ni dapat sama ke? Dapat sama juga. Alright, good. Very good. Yang DXDT saya dapat -6. Okay, very good. Betul tu. Saya pun dapat juga. Dapat jawapan sama, 96 juga Sama. Alright, good. Okay, soalan ketiga yang last. Jap. Hold on. Sekejap ya. Nak buat ke tak? Soalan ni lebih kurang sama macam tadi je. Saya ingat tak payah buat nombor 3 ni. Tak payah buat. Okay, yang mana yang kita tak buat lagi ni, buat tu sebagai homework. Cikgu. Ya. Nombor 2 tu, yang soalan nombor 2 tadi. Yang E dengan F tu, dia bagi nilai Y. Good. Okay. Why don't kita good. Thank you Megat. Why don't you do number F? Buat F. Very good. Thank you. Dia lain sikit. Okay, salin soalan tu ya. Okay, siapa dah dapat ungkapan DYDX? Tolong saya. DYDX sama dengan 2X tambah 7. 2X tambah 7. Kuasa negatif. Kuasa? Tukar. Kuasa negatif 1/2. Okay dah tu. Tak. Ataupun tulis macam ni lah. Boleh juga tulis begini. Alright. Betul tu. Kalau ada siapa-siapa yang dapat yang lain sedikit daripada ni, mungkin kena check semula mana silapnya. Okay.
Cikgu, Ya. saya dapat 18 unit. Berapa? 18 unit per saat. 18 unit per saat. Megat Ya, cikgu. Alright. Megat, DXDT, apa ungkapan DXDT? DXDT 6 Mhm. 6 per 1 tu tukar, kan tadi DYDX dapat 1 per tu. Aha. Dia tukar 1 jadi 6 je. Tukar 1 tu jadi 6 je. Tukar 1 tu jadi 6. Kejap cikgu. Tak betul tu. Ni yang lain cikgu. Cikgu, Kejap. saya pun Saya dapat tulis robot. 18 unit. Dapat 18 Kejap cikgu. Kejap cikgu, saya betulkan tulisan. Okey. Amar, DXDT dapat ungkapan apa? Tak sampai lagi cikgu. Oh, tadi siapa yang cakap tadi? Bukan Amar Akil. Akil dapat DXDT apa Akil? DSDT saya dapat 6 punca kuasa 2x tambah 7. Okey, betul tu. Tapi Akil dapat 18 Ya cikgu. Alright, good. Okey cikgu, dah dapat DXDT. Sama kan tu? Sama. Alright, good. Dapat dah cikgu. Dapat 18 juga ke? Ya. Alright, good. Okay. Tadi Y bersama 3, kita bubuh balik dalam persamaan 1 Jadi 3 bersama dengan punca kuasa 2 bagi 2x tambah 7. Kuasa 2 kan kedua-dua belah. Jadi 2x tambah 7 bersama dengan 9. Alright, jadi 2x bersama dengan 2, jadi x bersama dengan 1. Jadi dx per dt bersama dengan 6 darab dengan 2 darab 1 tambah 7. Iaitu 6 darab dengan punca kuasa 2 bagi 9, iaitu 18 unit sesaat. Okay, very good ya, semua orang dapat. Okay, yang lain tu buat homework. Nombor 3 pun buat sebagai homework. Okay, sebab saya nak masuk ada 2 lagi section dalam topik pembezaan ni. This is next one. Okay. Next one ni can be a little bit tricky ya. Okay, can be a little bit tricky. Dan soalan sebegini kerap juga keluar dalam SPM. Kerap juga keluar dalam SPM Jadi pay attention. Okay, rajah di sebelah menunjukkan sebuah bekas berisi air yang berbentuk kon dengan jejari 5 cm dan tinggi 12 cm. Didapati bahawa air tersebut mengalir keluar melalui lubang kecil di hujung bekas dengan kadar tetap. Alright. Alamak. Dia kata apa? Air itu keluar dengan kadar 4 cm padu sesaat. Okey, dia keluar dengan kadar itu. Okey. Cari kadar perubahan kedalaman. Dia suruh cari kadar perubahan kedalaman air di dalam bekas itu apabila kedalaman air ini ialah 3 cm. Betul kepada 4 angka bererti. Ini tough one. Alright. Okey, sebelum saya bagi tahu penyelesaian. Ada siapa-siapa dan kamu ni tak faham soalan ni? Ada siapa-siapa yang tak faham? Saya kurang faham. Kurang faham? Ada siapa lagi yang tak faham? Kurang faham juga cikgu. Kurang faham. Alright. Okey, tak apa. Saya cuba explain sekali lagi. Kita ada kon. Kon yang diisikan dengan air. Alright. Tetapi kon tu bocor. Kon tu bocor pada kadar inilah. Kadar 4 cm padu sesaat. Jadi sudah tentulah kedalaman airnya akan berkurang, betul tak?
Kalau dia penuh daripada 12 cm, dia akan berkurang jadi 11, jadi 10 dan berikutnya sampailah kedalamannya jadi kosong. Okey? Sekarang dia dah bagi tahu, okey, DV dia punya pengurangan volume dia tetap pada kadar 4 cm padu sesaat. Jadi apakah kadar perubahan kepada kedalaman air? Okey, macam ni ya. Mula sekali kita kena cari V. Dia dah bagi sini apa dia? Dia bagi sini ialah dV dt. Dia bagi tahu dV dt kat sini iaitu negatif 4. Okey, tahu tak macam mana saya dapat negatif 4 cm padu sesaat ni? Tahu cikgu. Tahu kan? Sebab air tu bocor, maknanya volume dia punya isi padu dah tentulah berkurang. Maknanya kadar perubahan kepada volume tu, kadar perubahan kepada V mestilah negatif 4. Walaupun dia kata dalam soalan ni 4, dia tak bagi tahu pun negatif. Dia bagi tahu 4 saja. Dia tak bagi tahu negatif. Tapi dia kata apa? Dia mengalir keluar. Jadi fahamlah. Apabila air itu mengalir keluar, maknanya dV dt itu tentulah negatif. Okey, jadi dV dt adalah negatif 4 cm padu sesaat. Okey. Tetapi kita tak tahu V lagi. V itu apa dia? Kita tak tahu lagi. Sekarang dia tanya apa dia? Kedalaman. Katakanlah kedalaman tu H ya. Dia suruh cari dH dt. Sama berapa? Bersamaan berapa? Itu maksud dia. Boleh faham tak so far? Faham cikgu? Ada siapa yang belum faham lagi? Boleh faham cikgu. Alright, good. Okay. Sekarang ni kita punya challenge yang pertama, apa ekspresi untuk V? Siapa ingat apa formula untuk isi padu kon? Siapa tahu? Tolong saya sikit. Siapa ingat? Isi padu kon bersamaan dengan 1/3 didaratkan dengan luas tapak iaitu pi j kuasa 2 didaratkan dengan tinggi. Siapa yang tak ingat formula ni? Ada siapa yang tak ingat? Saya cikgu. Saya tak ingat cikgu. Alright. Ini formula dia. Kena ingatlah ni. 1/3 pi j kuasa 2. Pi j kuasa 2 ni luas tapak dia. Tapi sekarang ni bukan tapak lah sebab kon tu terbalik kan. Pi j kuasa 2 didaratkan dengan tinggian kon tu. Alright. Bermaksud V adalah bersamaan dengan 1/2 didaratkan dengan pi j kita dah ketahui iaitu 5 kuasa 2 didaratkan dengan H iaitu 12. Cikgu. Ya. Sorry. 1/3. Ha? 1/3 ke 1/2? 1/3, sorry. Baik. Okey, sorry. 1/3 betul. J dah kita tahu. J 1/3. Kalau saya bubuh 12 kat sini, maknanya saya dah cari volume dia. Okey. Okey, tak apalah. Saya guna ni sekejap ya. Volume isi padu dia apa dia? Isi padu dia ialah V bersama dengan 1/3 pi 5 kuasa 2 darat dengan 12 iaitu 4 darat 25 iaitu 100. 4 kan betul. 4. Jadi 100 pi cm padu. Ini adalah isi padu kepada kon. Isi padu kepada kon iaitu 100. Tetapi isi padu kon ni berubah. Berubah sebab air dia bocor. Bukan isi padu kon tetapi isi padu air. Isi padu air itu berubah sebab volume tu menyusut pada kadar 4 cm padu sesaat. Jadi kita tak boleh ganti dengan 12 di sini. Kita kena guna H. Kita guna H. H tu dia punya height dalam bahasa Inggeris. V tu volume, isi padu. H tu height. Okey, jadi terpulang pada masing-masing lah. Okey, ini adalah bersamaan dengan apa? V adalah bersamaan dengan
25 per 3. 25 per 3. 25 pi per 3. 25 pi per 3 H. Alright. 25 per 3 H. Jadi, kita boleh dapat ungkapan dVdH. Iaitu bersamaan dengan 25 pi per 3. Okey, ini dVdH. Yang diberi dalam soalan ni dV per dt, iaitu negatif 4 cm padu sesaat. Okey. Dia punya petua rantai dia apa dia? Petua rantai dia kita ni baliklah. dV dt bersamaan dengan dV dH darab dengan dH dt. dH dt yang kita nak cari sekarang ni. Alright. Masih boleh ikut ke belum ni? Masih boleh ikut tak? Boleh ikut juga. Boleh je. Boleh. Good. Kalau tak faham tolong tanya cepat-cepat Okey, dV dH kita dah tahu. dV dt pun dah tahu. Kita masukkan saja balik dalam persamaan tu. Jadi dV dt ialah tolak 4. Ini dV dt tolak 4. dV dH ialah 25 pi per 3 dan dH dt yang kita tak tahu lagi. Alright. So, dH dt adalah bersamaan dengan negatif 12 darab 25. Berapa tu? Calculator. Bukan. Sorry. Negatif 12 per 25. Okey. Tak perlu calculator. Bersamaan dengan negatif 12 per 25 pi. Pi. Sekejap ya. Ada masalah sikit ni. Okey. Saya ada buat silap. Tetapi silap dia quite fatal. Okey, siapa boleh nampak silap yang saya buat? Saya nak tanya sikit. Siapa boleh nampak silap yang saya buat? Silap ni sangat fatal. Sangat critical. Cikgu ambil tinggi bekas. Sorry, apa dia? Cikgu ambil tinggi bekas. Tinggi bekas tu 12 tu. Tinggi dia 12, tetapi air tu dia akan berubah. Ketinggian air tu akan berubah. Ketinggian air dia berubah. Ini H. Kalau kon tu penuh, H adalah bersama dengan 12. Kalau H tu, kalau kon ni dah kosong dengan air, H tu bersama dengan kosong. Ada satu masalah dia yang saya tak address daripada awal lagi. Okey. H berubah. Bagaimana dengan jejari? Jejari air berubah ke tak? Berubah, cikgu. Exactly. Itu di kesilapan yang saya buat daripada awal lagi. Kesilapan tu saya buat di sini. 5 kuasa 2 tu tak boleh digunakan. Sebab jejari pun berubah juga dengan kedalaman air. Itu masalah besar dia. Ini J. Itu J. Makin kurang air dia, makin kurang jejari dia. Itu jadi masalah. Itu jadi satu masalah. So, macam mana ni? Okey, saya nak delete balik. Saya nak delete semua ni. Saya perlukan ruang yang lebih. Nampak tak masalah dia kenapa jejari dia berubah sama? Nampak. Ada siapa yang tak faham tu? Kenapa jejari berubah? Ada tak? Faham, cikgu. Faham Okay, good. Okay, saya nak delete sekejap sikit ni sebab saya nak resizekan dia punya soalan ni. Sebab ruang dia kecil. Ruang dia agak kecil. Saya nak kecilkan sikit. Okay. Alright.
Alright. Jadi masalah dia ni. Kon tu. Saya nak ambil segitiga sini. Saya buat color merah sekejap. Soalan ni, okey. Soalan macam ni ramai orang tak boleh jawab. Masa saya buat A-level dulu pun ada student tak boleh jawab. Sehingga ke cikgu kami yang mengajar kami pun tak boleh jawab soalan macam ni. Okey, saya ambil segitiga tu. Saya lukis segitiga tu. Saya pindah kat sini. Saya nak tengok sama ada korang boleh nampak tak hubungan dia. Okey. Alright. Kita ada di sini H. Kedalaman air. Itu adalah kedalaman air. H. Dan kita ada J. Jejari. Itu ialah jejari kepada air. Kalaulah air itu surut, H akan berubah, J pun akan berubah. Okey, tapi apa kadar dia? Okey, ada siapa-siapa ada buah fikiran tak nak bagi tahu saya macam mana nak handle soalan ni? Tak ada? Tak ada idea. Tak ada Alright. Okey, tak apa. Okey, cuba tengok sini You have to be really smart in this. Katakanlah saya, ini segitiga, ini sudut tepat. Ada siapa tak setuju tak ini sudut tepat? Sudut tepat tu. Sebab saya ambil segitiga tu. Itu sudut tepat. Setuju cikgu. Sudut tepat setuju Okey. Apabila untuk segitiga ni, apabila H bersama dengan 12, J bersama dengan 5. Okey. Bermakna kalaulah saya namakan ini sebagai sudut theta. Jadi berapa tangent theta? Siapa boleh beritahu saja? Tangent theta berapa? Tangent theta berapa? Soka tahu berapa tu? Tangent theta adalah opposite bagi adjacent. Berapa? J per H. J per H ataupun 5/12. Bukan? Betul tak? Betul cikgu. Okey. Itu tangent theta. Katakanlah air tadi tu, air tu menyusut. Saya buat warna biru. Air tu menyusut ke sini. Nilai tangent theta tu masih sama tak 5/12? Saya tanya. Masih lama sama tak? Tak cikgu. Sebab J dia dah berkurang. J dah berkurang, H pun berkurang. Jadi tangent theta dah berlainan. Ada siapa yang tak setuju tak? Dengan siapa tadi Megat Ya cikgu. Ada siapa yang tak setuju dengan Megat? Sama rasanya. Tak pasti tak cikgu. Saya tak pasti. Dia punya nilai sama tapi dia punya sudut Sudut dia still sama. Sudut still sama. Tapi Exactly. yang berubah dua tu je. Dua tu je exactly. Kalau dia kurang lagi sampai ke sini, tangent theta still sama ke tak? Saya rasa macam sama. Exactly, memang sama pun. Sebab theta tak pernah berubah. Theta tetap sama. Theta tetap sama. Bermakna tangent theta adalah bersama 5/12. Tak kira kedalaman air itu berapa pun. Okey, tak kira kedalaman air itu berapa pun. Boleh ikut? Alright. Boleh cikgu. Okey. Bermakna macam nak cakap theta, tangent theta ni adalah sebenarnya ialah J per H. J biru lah pula. Tak apalah, saya bubuh tangent theta sekejap. Tangent theta adalah bersama dengan J per H, iaitu 5/12. Okey.
Bermakna saya boleh cari J dalam ungkapan H. 5/12H. Okey, sampai sini siapa boleh faham? Boleh faham tak? Ke ada tak faham? Boleh faham je. Boleh faham? Faham. Boleh faham kan? J adalah 5/12H. Bermakna bila H menyusut, J pun menyusut pada kadar 5/12. Okay, now. Kita nak cari balik ungkapan V tadi. V adalah isi padu kon, iaitu 1/3 pi J kuasa 2H. Okay. Kita tak mau J sebab dalam soalan tu ditanya tentang kedalaman air. Kedalaman air. Jadi kita gantikan J tu dengan sebutan H. Jadi this is where the magic happen. V adalah bersama dengan 1/3 pi. J kuasa duduk tu ialah 5/12H. Kuasa 2H. Okey. Siapa masih faham sampai ke sini? Faham je. Faham je. Faham cikgu. Alright, good. Ini memang soalan ni memang susah Bila kon saja memang susah. Tetapi soalan kon ni memang biasa keluar dalam SPM. Cerita pasal kon saja. So careful. Eloklah kalau catat nota ke ataupun tengok video ni sekali lagi nanti. Alright. Jadi saya nak kuasa 2 kan di sini. Ni bersama dengan 1/3 pi 25 okey 25/144 H kuasa 3. Okey lagi? Okey je. Alright. Okey cikgu. Alhamdulillah. Okey, V saya darabkan 1/3 dengan 25/1/4. Jadi berapa 25 dengan 3 tak boleh dikecilkan. Jadi kena darablah 3 dengan 1/44. 12 darab kuasa 2 memang 1/4 lah. Ada apa-apa silap lah. Nampaknya macam betul semua. Okey. 1/44 darab dengan 3. Iaitu 4/32. Okey. 25 4/32 tadi. Short term memory loss. 4/32. Okey. Jap. Okey, 4/32. 4/32 pi bubuh pi kat sinilah. H/3. Okey, jadi ini dia ungkapan untuk V dalam sebutan H. Kalau kita nak buat ungkapan V dalam ungkapan J pun boleh, tetapi J tak relevan. Okey, sampai sini semua orang masih faham ke? Masih faham cikgu. Alright. Faham cikgu. Kita boleh cari dah dV/dH. Yang tadi saya buat dV/dH tu salah. Okey. Jadi 3 kita bawa tu jadi 3 jadi 25 pi per 1/4 H kuasa 2. Betul kot? Betul lah. Alright, betul. Itu dV/dH. Dan dia dah bagi tadi, bagi tahu dah dV/dt adalah bersama negatif 4. Ini dah bagi tahu. Jadi kita guna balik petua rantai itu dV/dt adalah bersama dengan dV/dH darab dengan dH/dt. Okey, ini petua rantai dia. Jadi dV/dt negatif 4. Sama dengan dV/dH. dV/dH tu panjang 25 pi per 1/4 H kuasa 2 darab dengan dH/dt. Darab dengan dH/dt. Okey. Bermakna dH/dt adalah bersama dengan 144 ni yang masuk negatif guna kalkulator lah. Tak mau buat silap.
Kalau ada saya buat silap, tolong bagi tahu saya. 1/4 darab 4. Negatif 576. Negatif 576. Okey, negatif 576. Okey. Negatif 576. 576 per 25 pi H kuasa 2. Okey, sampai ke sini. Masih faham lagi tak? Masih ikut lagi tak? Ikut lagi. Ikut lagi cikgu. Okey, good. Sekarang dia kata apa? Dia suruh cari kadar perubahan kedalaman air. Pada ketika kedalaman air itu ialah 3 cm. Okey. Apabila H bersama dengan 3 cm, jadi dH per dt bersama dengan tolak 576 per 25 pi darab dengan 3 kuasa 2. Alright, jadi kita guna kalkulator. Okey, 576 dah di sini dah. Bahagi dengan 25. Bahagi dengan pi, saya guna pi dalam kalkulator. Okey, pi. Bahagi dengan 3 kuasa 2, iaitu bahagi dengan 9. Dia nak dalam 4 angka bererti. 9. Tuh. Okey. Jadi negatif 0.8149. 8 saya ni short term memory loss. Sekejap. 8149. Masya Allah. 8419 unit pula dah. cm sesaat. cm sesaat. Itu DHDT. Maknanya kita kata kedalaman air menyusut pada kadar 0.8419 cm sesaat. Okey. Siapa ada yang tak faham tak penjelasan ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Okay, good. Alright, dia punya cabaran utama dia sebenarnya dekat sini lah. Kalaulah korang tak nampak hubungan J dengan H, memang tak boleh langsung jawab soalan ini. Kita kena tahu tentang hubungan tangent tu. Nisbah J kepada H tu adalah pemalar, 5/12. Kalau kita tak nampak yang ni, memang habis. Memang hancur. Tak boleh jawab soalan ni. Kita kena nampak ni. Okey, kita lukis saja segitiga dekat situ supaya kita nak nampak jelas. Dan kita tahu tangent theta tu memang sama, tak berubah, theta tak berubah. Yang berubah J dengan H saja pada kadar yang tetap, iaitu 5/12. Okey. Soalan ni selalu keluar SPM. Okey, selalu keluar SPM. Kalau tak keluar SPM pun dia keluar masa percubaan. Tengoklah nanti. Tengoklah. Okey, saya nak bergerak tengok contoh 21 pula. Tadi tu cerita pasal kon, sekarang cerita pada sfera pula. Jejari sebiji belon berbentuk sfera yang diisikan dengan udara bertambah pada kadar tetap 0.5 cm sesaat. cm? Oh, jejari dia. Oh ya, okey, jejari, okey. Jejari dia bukan isi padu dia, tetapi disebut sebagai jejari. Okey, kata kali ini belon bentuk sfera, tak adalah nampaknya sfera langsung. Sekejap. Alright. Okey, ini pusat dia. Buat color lain. Color merah. J, itu jejari, okey. Dan dikata di belon tu ditiup, diisikan dengan udara.
Diberi dalam tu dia kata DJ per DT bersama dengan 0.5 cm sesaat. Okey, nilai dia positif sebab dia menokok. Bertambah, menokok. Itu plus 0.5 cm sesaat. Cari kadar perubahan isi padu balon tu apabila jejarinya 4 cm. Betul kepada tak 4 angka bererti. Okey. Alright. So, siapa di sini masih ingat formula untuk isi padu sfera? V sama dengan berapa? Siapa ingat? Ingat tak? V sama dengan berapa? Siapa ingat? Siapa yang tak ingat? Saya tak ingat ego. Saya tak ingat ego. Semua tak ingat. Okey. Okey, sebenarnya tak apalah. Dia 4/3 4/3 pi j kuasa 3. Okey. Jom kita dapatkan kepastian. Kita Google sekejap Dapatkan kepastian. Mana dia? Mana dia? Ni. Volume of sphere. Volume of sphere. Formula. Volume of sphere formula. Nampak tu? V is equal to 4/3 pi r squared. R tu radius tapi dalam bahasa Melayu kita bagi sebut J lah. Alright, so itulah dia formula dia. Let me go back. Kita punya slide. Jadi ini dia punya formula. Alright. Sekarang kita boleh cari dV per dj. dV per dj iaitu bersamaan dengan 4 pi j kuasa 2. Nice. Right. Dan dia punya rantai dia dV per dt bersama dengan dV per dj darab dengan dj per dt. dj per dt dah diberi. Jadi dV per dt ialah 4 pi j kuasa 2 darab dengan 0.5 iaitu bersama dengan 2 pi j kuasa 2. Ini dV Allah, apa VV pula ni? dV per dt. Okey. Dia kata apabila jejarinya 4 cm. Okey. Apabila J bersama dengan 4 cm, dV dt bersama dengan 2 pi 4 kuasa 2. Iaitu 16 darab 2 iaitu 32 pi. 32 pi cm padu sesaat. Tetapi dia kata cari betul kepada 4 angka bererti. Maknanya kita disuruh cari pi tu kita tukarlah. Kita ambil kalkulator. Ni betul lah 32 betul lah. 4 darab kuasa 2 16. 16 darab 2 32 betul lah. 32 darab dengan pi. 4 angka bererti bermakna 100.5. Okey, 100.5 cm padu per saat. Jadi kita kata isi padu menokok pada kadar 105 cm padu sesaat. Jangan lupa bubuh unit, penting sangat tu. Okey, siapa yang semua faham tak ni? Faham je. Faham je. Alright. Okey, ada lagi. Tak ada dah. Ingatkan ada lagi contoh. Okey, latihan kendiri dah. Kalau faham, bolehlah cuba. Okey, bolehlah cuba. Soalan 1. Ada berapa banyak soalan ni? Ada 5 soalan. 5 soalan. Kita ada tinggal 35 minit saja lagi.
Nampak macam tak boleh siap juga pembezaan hari ni. Kena sambung sedikit lagi next session. Okay, teruskan nombor 1 if you notice, kalau you sedar kan, soalan dalam mengaplikasikan kadar perubahan ni kan, dia punya cara dia berbeza-beza dengan situasi yang berbeza. Tadi kita cerita pasal isi padu balon, jadi formula untuk V dia berlainan. Bila V berlainan, formula dia cara dia berlainan. Sebelum tu cone, cara dia berlainan juga. Cone lebih susah lagi daripada cerita pasal sfera tadi, disebabkan faktor ini. Okay, jadi cuba buat ini. Saya rasa saya tak perlu flash kot kat sini, wallahualam. Kalau korang nakkan saya flash balik kepada slide sebelum ni, tolong bagi tahu saya. Okay, teruskan buat soalan nombor 1 ni. Raja dia telah menunjukkan seperti manik yang bergerak di sepanjang lengkung Y bersama dengan 1/8 X kuasa 2. Pada titik 42, kadar perubahan X ialah 3 unit sesaat. Cari kadar perubahan Y yang sepadan. Wow, okey. Ini pun situasi dia berbeza. Contoh yang saya tunjuk tadi tu sedikit separuh saja applicable untuk contoh sebegini. Yang pentingnya you have to know, you kena tahu formula untuk petua rantai tu. dy dt bersama dengan dy dx darab dengan dx per dt. Ini yang kena tahu. Ini yang paling core dia. Okey, teruskan. Cikgu, saya dapat 3 unit. Dapat 3 unit juga. Okay, good. Siapa lagi? Tiga unit juga Ya tak cikgu, yang jawapan dia JYDT tu saya dapat 3. dy dt. Yang tu yang 3. Okay, alright. Siapa lagi yang dah dapat jawapan? Sekejap je. Cikgu, Ya, saya dapat 3 unit per saat. 3 unit juga. Cikgu dah dapat cikgu. Dapat 3 juga Okay, good. Alright. Soalan nombor 2. Teruskan. Segi 4 sama. Okay, tak dapat lagi? Cikgu, saya dapat 2 cm. 2 cm. Sesaat Siapa tadi tu? Amar? Amal.
Ammar, okey. Tadi Ammar cikgu. Tadi Ammar. Okey. Okey. Siapa lagi dah dapat? Akil, okey Akil. Saya dah dapat cikgu. Dapat dah? Ha. Megat dapat Megat? Tengah kira cikgu. Alright. So Akil dapat jawapan yang sama Cikgu jawapan yang sama juga. Alright, good. 2 cm per saat. Oh, Betul lah, 2 cm saat betul. Okey Megat. Megat, okey Akil, Megat. awal dia macam awal macam boleh sikit cikgu. Ya ke? So dapat lah jawapan betul Dapat cikgu. Okey, good. Okey, nombor 3 ni lebih kurang sama macam nombor 2. Hanya nombor 3 ni cerita pasal volume, isi padu. Saya nak korang buat untuk homework. Nombor 4 pun nak korang buat sebagai homework. Saya nak sama-sama kita buat nombor 5 yang saya kira susah. Okey, ini soalan akhir kita. Lepas tu kita sambung next session pula. Okey, nombor 5. Nombor 5 ni benda yang favourite saya buat masa kecil-kecil tu. Saya suka tengok bayang-bayang saya bila saya jalan kat lampu. Saya tengok macam mana perubahan panjang bayang saya. Makin lama saya jauh daripada lampu tu, semakin laju bayang saya bertambah panjang. Alright, teruskan. Menarik ni. Cikgu. Hmm. Saya tak tahu macam mana soalan ni cikgu. Tak tahu Okey. Tak mengapa. Soalan ni memang tough. Kita ada masih 5 minit je lagi. Yang lain macam mana? Sama cikgu. Tak boleh Cikgu juga. saya pun boleh kan cikgu. Alright. Okay, soalan ni memang tough. I know. So, kita kena fikir macam-macam cara lah. Saya pun sebenarnya belum try lagi soalan ni. Let's try together. Kita cuba tengok
Apa-apa pun kita tengok di sini, dia bergantung kepada segitiga. Bentuk segitiga yang ditulis itu. Okey, kita lukis segitiga di situ. Saya tak pasti sama ada saya ada masa tu untuk explain dalam masa 5 minit ni. Kita cuba tengok Ini segitiga dia. Okey, katakanlah ini theta. Okey, panjang segitiga ni 6 meter. Tetapi kita ada satu orang, objek dia, panjang dia iaitu 1.8 meter. Ini masalah dia. Alright. Katakanlah panjang sini saya panggil dia sebagai Y dan panjang sini saya panggil dia sebagai X. Okey. Kita kena think through Kita kena fikir macam mana kita nak buat. Alhamdulillah. Dan objek ni dia bergerak. Dia bergerak pada kadar 3.5 meter sesaat. Kita tengok sekarang. Kita cuba cari ungkapan tangen theta. Tangen theta sama dengan berapa? Tangen theta adalah bersamaan dengan 1.8 per X. Betul tak? Betul cikgu. 1.8 per X. Okey. Boleh juga bersamaan dengan 6 per X tambah Y. Betul tak? Betul kan? Betul tak ni? Betul cikgu. Ada siapa yang tak faham kat sini? Saya tak faham cikgu. Okey. Tadi yang saya tunjuk tadi tu, yang bila saya dapat ini, saya tengok pada segitiga yang kecil. Segitiga merah ni. Itu tangen theta. Okey, baru nampak cikgu. Bawa nampak Alamak, terpadam. Bawa nampak Okey. Itu tangen theta. Tapi kalau saya tengok segitiga yang besar, tangen theta adalah 6 per X tambah Y. Betul kan? Betul cikgu. Betul lah. Masalahnya sekarang ni, Y tu, dy dt, Y dia berubah pada kadar 3.5 meter sesaat. Itu yang dah diberi informasi itu dalam soalan ini. Okey. Saya tak try lagi soalan ni. Hopefully saya boleh dapat jawapan dia. Hopefully lah. Okey. Saya nak ambil yang ini saja. Okey. Kita tahu ini dia punya apa tu? Dia punya relation di antara X dan Y. Hubungan di antara X dan Y kat sini kita dapat. Yang kita nak cari sekarang ni ialah dx dt. Ini kita nak cari. Panjang. Untuk soalan A, kita nak cari panjang, perubahan panjang pada bayang. X ni adalah panjang bayang. Okey, panjang bayang. Dx dt yang kita nak tahu. So daripada hubungan X dan Y kat sini, kita katakan bahawa X tambah Y per 6 adalah bersama dengan X per 1.8. Betul tak? Betul cikgu. Ataupun kita tulis sebagai 10x per 18. Betul ke? Betul lah. 10x per 18. Ataupun X tambah Y bersamaan dengan 10x per 18. 10x per 18. Okey, betul. Darab dengan 6. Jadi berapa? 3 kan. Jadi bersamaan dengan 10 per 3x. Jadi Y ialah bersama dengan 10 per 3x tolak X. Iaitu Y bersamaan dengan 7 per 3x. Okey, sampai ke sini semua masih ikut lagi tak? Boleh cikgu. Boleh alright.
Okey, jadi kita boleh cari dy dx. Dy dx adalah bersama dengan 7/3. Okey. Hubungan soalan A. Petua rantai dia dy dt bersama dengan dy dx darab dengan dx dt. Okey, dy dt dah diberi 3.5. Bersama dengan dy dx. Dy dx pun kita dah dapat dah. Sini 7/3 darab dengan dx per dt. Bermakna dx per dt bersama dengan 3.5 darab dengan 3/7. Iaitu bersamaan dengan berapa? Berapa? 3.5 darab dengan 3/7. 1.5. 1.5. Dah dapat 1.5 meter sesaat. Siapa faham tak semua ni? Boleh faham? Faham cikgu. Boleh faham cikgu. Okey, itu soalan A. Soalan B. Hujung bayang-bayangnya yang bergerak. Hujung bayang-bayangnya yang bergerak. Hujung bayang-bayang bergerak tu poin inilah. Saya pun kurang faham soalan dia. Rasanya poin ni lah kot. Berapa kadar perubahan dia kot. Berapa dia moving ke situ. Okey. Okey, maksudnya apa tu? Alamak, tak ada ruang dah. Sekejap Okey. Duplicate. Sekarang dah pukul berapa? Dah pukul dah terlebih dah. Tak apalah. Mana dia? Di sini. Alright. Alamak. Kena lukis balik segitiga tadi. Meter 1.8 y x ini theta. Kita dah tahu tadi dy dt bersamaan dengan 3.5 meter sesaat dan dx per dt bersama dengan 1.5 meter sesaat. Okey, sekarang dia kata hujung bayang-bayang tu. Hujung bayang-bayang tu maksudnya di sinilah. Berapa kadar pergerakan dia? Maknanya apa tu? Itu ialah, yang dicari tu ialah d per dt x tambah y. Ini yang dia minta. Siapa boleh faham statement saya kat sini? Boleh faham kan? Ada siapa yang tak faham kat situ? Saya kurang faham sikit. Saya kurang faham cikgu. Kurang faham kan? Okey. Dia kata kalau ini panjang, kata kalau saya panggil ni sebagai M. Dia nak tengok hujung bayang-bayang tu bergerak berapa laju. Okey, dekat sini boleh faham tak saya cakap sini? Dia nak tanya hujung bayangnya bergeraknya berapa kelajuan dia. Itu boleh faham? Itu boleh faham cikgu. Maknanya dm per dt lah. Betul tak? Ini boleh faham dm per dt? Oh, faham. Tapi M apa dia? M adalah X tambah Y. Maknanya dia nak cari inilah. D X tambah Y dt. Faham? Ada yang tak faham lagi? Boleh Kalau tak faham, beritahu Alright. D X tambah Y per dt bersama dengan apa? Dx per dt tambah dy per dt. Okey, kat sini boleh faham? Boleh cikgu. Dulu kita pernah belajar daripada awal-awal lagi. Apa nama tu?
D per dx fx tambah gx adalah bersama dengan D dx fx tambah D per dx gx. Daripada awal kita belajar. So ini bersama dengan dx per dt tambah dy per dt, iaitu apa? 1.5 tambah 3.5 bersama dengan berapa? Bersama dengan 5 meter sesaat. Dapat jawapan dia. Okey, boleh faham? Okey, boleh. Okey, soalan-soalan ni memang unik, okey. Jadi situasi dia boleh berbeza. Macam soalan nombor 5 ni memang pada mula saya buat tadi memang agak confuse juga. Agak tercabar jugalah. Sebab situasi dia yang berbeza-beza. Jadi inilah dia soalan yang saya katakan soalan kebat lah. Macam mana kita nak mencari ungkapan Y dengan X. Macam mana kita nak merungkaikan masalah ni. Memang susah sebenarnya soalan ni. Sebab tu saya nak buat soalan ini sewaktu dalam session kita hari ni. Yang lainnya mudah saja. Soalan nombor 4 dengan nombor 3 insya-Allah mudah. Jadi tolong buat kat rumah. Okey? Ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu, Ya. yang slide ni kan, yang X per 1.8 tu kenapa kena darab 10? X per 1/8. Yang ni. Okey. Hold on. Saya hanya tukar dalam bentuk pecahan aja. Okey, macam ni saya buat dalam mana? Kat sinilah. Saya buat ink merah. 1/1.8 adalah bersama dengan 10/18. Itu dia maksud dia. Ataupun saya darab ini dengan 10, ini darab dengan 10. Bersama dengan apa? Dapat 10/18, betul tak? Betul cikgu. Sebenarnya saja je. Saya sebenarnya tak suka nombor perpuluhan. Saya nak tukar dalam bentuk pecahan. Saja je tu. Tak perlu tukar, tak apa ni. Tak perlu tukar, tak apa. Tapi sebab saya suka nombor pecahan lagi daripada perpuluhan. Itu sebab saya tukar. Itu saja. 10/18 ni sebenarnya boleh dimudahkan jadi 5/9. Okey? Okey, faham cikgu. Alright. Okey, itu saja. Ada lagi soalan yang lain? Tak ada. Tak ada cikgu.